Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menurut segala perintahnya dan menjauhi larangannya, supaya kita memperolehi keredaan dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini adalah bertajuk adab bertamu ketika berpuasa. Muslimin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, ini kita masih merayakan Aidul Fitri dalam bulan Syawal, bulan yang disunatkan juga untuk kita berpuasa 6 hari, yang dikenali sebagai puasa 6. Barangkali ada dalam kalangan kita yang sudah menyempurnakan puasa sunatnya, kita ucapkan tahniah. Manakala bagi yang belum selesaikan puasanya, ruang untuk menyempurnakan puasa sunat Syawal masih terbuka sehingga menjelangnya bulan Zulqa'dah. Kelebihannya amat kita maklumi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Siyamu syahrin bi asyrati ashhurin wa sittati ayyam ba'dahu nabi syahraini fazalika tamamus sana. Berpuasa sebulan, yaitu bulan Ramadan, disamakan dengan berpuasa 10 bulan, dan berpuasa 6 hari selepasnya, yaitu di dalam bulan Syawal, disamakan dengan berpuasa 2 bulan. Maka yang sedemikian itu genaplah berpuasa setahun. Hadis riwayat Ad-Darimi. Hadirin Jumaat sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita dalam hidup ini meraih ganjaran pahala yang besar melalui ibadah puasa. Selepas melaksanakan kewajipan berpuasa di bulan Ramadan, kita disunatkan pula berpuasa sunat Syawal 6 hari dan beberapa jenis puasa sunat yang lain. Antaranya, pertama, puasa hari Arafah pada 9 Zulhijjah, khusus kepada mereka yang tidak dalam melaksanakan ibadah haji. Kedua, puasa hari Tasawuf, yaitu berpuasa pada hari ke-9 bulan Muharram. Ketiga, puasa hari Ashura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Keempat, puasa sunat hari Isnin dan Khamis sepanjang tahun. Kelima, puasa hari-hari Al-Baid, yaitu hari ke-13, ke-14 dan ke-15 pada setiap bulan Islam. Keenam, bulan-bulan haram, yaitu puasa bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah
dan Muharram. Ketujuh, puasa bulan Sya'ban. Kelapan, puasa hari-hari Saud, iaitu 28, 29 dan 30 hari bulan pada tiap-tiap bulan. Persoalan mungkin timbul, bagaimanakah kita hendak menyempurnakan ibadah puasa sunat ketika kita menghadiri undangan majlis jamuan seperti meraihkan hari raya, walimatul urus, kenduri kendara atau sebagainya. Apakah yang harus kita lakukan? Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amalan ziarah menziarah atau menghadiri undangan majlis jamuan termasuk rumah terbuka hari raya adalah suatu amalan yang baik. Lebih-lebih lagi jika memberi peluang kepada kita berkenalan, menjalin silaturahim, bermaaf-maafan, menemui saudara mara, lantas mengukuhkan persahabatan. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila diundang ke majlis jamuan, dia tetap memenuhi undangan tersebut walaupun dalam keadaan berpuasa sunat. Ini berpandukan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'a ahadukum falyujib fa in kana sha'ima falyusalli wa in kana muftiran falyat'am." Apabila dijemput seseorang dalam kalangan kamu ke majlis jamuan, maka hendaklah dia memenuhi jemputan tersebut. Jika dalam keadaan berpuasa sunat, maka doakanlah tuan rumah itu. Jika tidak berpuasa, maka makanlah. Riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan bahawa setiap undangan ke sesuatu majlis jamuan tidak boleh dipandang ringan. Ianya satu kesalahan jika tidak menghadirinya dengan sengaja tanpa keuzuran. Mereka yang sedang berpuasa sunat diharuskan berbuka puasa. Bahkan sunat berbuka seandainya tuan rumah itu kelihatan tersinggung atau kecewa jika kita tidak menjamah makanan yang dihidangkannya. Demikian juga halnya jika tuan rumah yang menjemput tetamu atau didatangi oleh tetamu padahal tuan rumah itu sedang berpuasa sunat. Jika tetamunya itu keberatan menjamah makanan yang dihidangkannya, kecuali tuan rumah yang sedang berpuasa itu turut makan bersama, maka sebagai menghormati tetamu adalah lebih afdal bagi tuan rumah itu berbuka dan makan bersama-sama tetamunya daripada meneruskan puasanya. Hal ini berlaku ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumah Ummu Hani radhiyallahu anha. Beliau menghidangkan minuman kepada baginda. Setelah baginda meminumnya, baginda berikan pula minuman itu kepada Ummu Hani. Lalu Ummu Hani pun meminum baginya. Kemudian Ummu Hani berkata, "Inni aznabtu fastaghfirli." Faqala, "Wa ma zalik?" Qalat, "Kuntu sha'imatan fa aftartu." Faqala, "Amin qada'in kunti taqdina?" Qalat, "La." Qala, "Fala yadurruk." Kata Ummu Hani, "Aku telah berdosa, maka mintakanlah keampunan untukku." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah dosamu itu?" Ummu Hani berkata, "Aku ini berpuasa dan aku telah berbuka." Baginda bertanya lagi, "Adakah puasa qada yang engkau lakukan itu?" Ummu Hani menjawab, "Tidak,
baginda bersabda, membatalkan puasa sunat itu tidak memberi mudarat kepadamu. Riwayat At-Tirmizi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku membuat makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda dan sahabat-sahabat baginda datang. Maka apabila makanan dihidangkan, seorang lelaki daripada satu kaum berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'akum akhukum wa takallafa lakum, thumma qala lahu afṭir waqsum makanahu yawman in syit. Saudara kamu menjemput kamu dan bersusah payah untuk kamu. Kemudian baginda menyambung sabdanya, berbukalah dan berpuasalah pada hari lain sebagai gantinya jika kamu mahu. Riwayat Al-Baihaqi. Menurut kitab Mughni Al-Muhtaj, seandainya tuan rumah tidak tersinggung apabila tetamunya berpuasa sunat, maka lebih utama tetamu itu meneruskan puasanya. Jika dia berbuka, tidak akan beroleh pahala puasa yang telah dilakukannya. Berlainan halnya jika tuan rumah berpuasa dan berbuka kerana ingin menemani temannya makan, maka puasanya itu beroleh pahala, walaupun dia tidak menyempurnakan puasa itu. Menurut para ulama, seseorang yang tidak meneruskan puasa sunatnya tanpa keuzuran adalah hukum yang makruh. Hal ini berdasarkan zahir daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kamu kepada Rasul Allah, dan janganlah kamu batalkan amal-amal kamu. Demikian juga menurut mazhab Asy-Syafi'i, orang yang tidak meneruskan puasa sunat, sama ada kerana keuzuran ataupun tidak, maka tidaklah wajib ke atasnya mengqadha puasa itu. Bahkan hukum mengqadhanya adalah sunat sahaja. Walau bagaimanapun, jika seseorang menghadiri sesuatu majlis jamuan sedangkan ia berpuasa yang wajib seperti berpuasa qadha atau puasa nazar, maka haram baginya berbuka. Cukuplah baginya sekadar menghadiri majlis tersebut dan mendoakan keberkatan serta keampunan ke atas tuan rumah dan para jemputan yang hadir. Saudara-saudara sekalian, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati beberapa saranan berikut. Pertama, umat Islam mestilah memenuhi undangan saudaranya tanpa sesuatu keuzuran ataupun dia sedang berpuasa sunat. Kedua, umat Islam harus membatalkan puasa sunatnya jika diperlukan bagi menjaga hubungan kasih sayang kepada yang mengundangnya. Ketiga, umat Islam yang berpuasa qadha atau nazar haram membatalkan puasanya semata-mata untuk menggembirakan orang kepada yang mengundangnya. Keempat, umat Islam yang beriman dan beramal soleh akan beroleh ganjaran besar daripada Allah, yaitu syurga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal minas solihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira.
Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari lelaki ataupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga, dan mereka pula tidak akan dianiayai atau dikurangkan balasannya sedikit pun. Surah An-Nisa ayat 124. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal